Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau Jemaat Darul Huda dan juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan lihat mengenai dengan bulan Rajab. Bila sebut tentang bulan Rajab ini, dalam hadis sebut dinisbahkan Rajab ini kepada Mudhar, Rajab Mudhar. Sebab apa Mudhar dikaitkan dengan bulan Rajab? Mudhar adalah satu kabilah yang mana mereka ini mengagungkan dan juga memberi penghormatan yang cukup tinggi pada bulan Rajab. Sebab itu dinisbahkan kabilah mereka ini dengan bulan Rajab, Rajab Mudhar. Dalam hadis sebut Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab ini ada beberapa pandangan. Pandangan yang paling masyhur saya ambil di sini adalah orang Arab. Kanat turajjibuhu. Orang Arab turajjib bermakna Rajab, iaitu mengagungkan bulan Rajab. Bagaimana mereka mengagungkan bulan Rajab? Mereka meninggalkan peperangan dalam bulan Rajab, kerana dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Dan bulan Rajab juga adalah seperti bulan-bulan haram yang lain, iaitu mereka orang-orang Islam menahan diri mereka daripada peperangan dan juga sebab-sebab yang boleh mendorong kepada peperangan. Bila sebut tentang bulan-bulan haram dalam Islam, ada 4 bulan. 3 bulan datang berturut-turut, 1 bulan yang berasingan. 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. 3 bulan ini bulan yang berturut-turut kita panggil bulan 11 dalam Islam, bulan 12 dalam Islam dan juga bulan pertama dalam Islam. 3 bulan ini bulan haram. 1 bulan yang berasingan, iaitu yang kita sedang berada sekarang, iaitu bulan Rajab. Pejam celik kita tak sedar sebenarnya kita telah memasuki bulan puasa nanti dalam 2 bulan lagi. Dalam kita tak sedar, kita akan memasuki bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan yang agung yang mana diturunkan padanya Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan pada malam tersebut adalah Lailah Mubarakah, iaitu malam yang diberkati, kerana pada malam tersebut adalah pada malam bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kita mencari malam tersebut. Pada setiap malam, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap malam ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah, yang mana doa kita akan dimakbulkan. Cuma kita tak tahu waktu tersebut bila. Sebab itu Allah Taala sembunyikan supaya kita bersungguh-sungguh mencari bilakah waktu tersebut. Pada siang hari tidak ada waktu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat pada siang hari kita kena bertungkus lumus, beribadat, berempas pulas berdoa kepada Allah, kerana ada satu waktu yang Allah sembunyikan. Kalau kita doa tepat pada waktu tersebut akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan satu masa yang tertentu, tetapi malam yang tertentu. Bila malam tersebut Lailatul Qadar dia sepanjang malam. Sama ada malam 21 ke, malam 23, malam 25, malam yang ganjil. Cuma dia bukan satu waktu.
Dia bukan satu waktu, tetapi di satu malam terus. Cuma kita tak tahu malam tersebut bila. Sama ada 21, 25, malam-malam ganjil. Sampai bila Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Waktunya panjang, daripada malam isyak, maghrib sampai ke subuh. Dan mengisyaratkan bulan Rajab ini, orang-orang zaman jahiliyah mereka tidak iltizam, mengharamkan peperangan dalam bulan-bulan haram. Sebab mereka ini bila mana peperangan tak selesai lagi, maka mereka menghalalkan bulan-bulan haram, mereka ganti balik dengan bulan lain. Kita tak boleh. Bulan-bulan haram adalah bulan yang ditentukan oleh Allah, bukan ijtihad di kalangan manusia, bukan ijtihad di kalangan ulama. Bila Allah Taala sebutkan minha arba'atun hurum, dalam Quran ada 12 bulan. Quran sebut inna iddatash syuhur, dalam Islam ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahrun fi kitabillah. Dalam Islam ini ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Cuma orang zaman jahiliyah ini, mereka bila tak selesai lagi peperangan, mereka anjakkan sampai ke bulan haram, teruskan juga peperangan, dan mereka qada balik bulan halal, mereka jadikan bulan haram sebagai apa? Qada. Mereka menghalalkan bulan haram, mengharamkan bulan halal. Sebab itu Quran memberi teguran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallah fa yuhillu ma harramallah. Mereka nak ikut yang kesesuaian dengan mereka. Apa yang mereka rasa tahun ni mereka nak halalkan bulan haram, mereka halalkan. Tahun depan mereka nak haramkan bulan halal, mereka haramkan. Dan larangan berperang dalam bulan-bulan haram ini dimansuhkan mengikut pandangan majoriti di kalangan ulama. Nas ataupun teks Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia menyatakan dimansuhkan ini semuanya, dan larangan berperang sehinggalah mereka diperangi. Dan dimansuhkan juga larangan berperang pada bulan-bulan haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Kamu berperanglah dengan orang-orang kafir ini sehingga tidak jadilah fitnah dalam agama Islam. Dan mereka berhujah juga, ulama berhujah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan haram. Iaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan berperang dengan orang-orang musyrikin, mengisyaratkan ayat ini adalah umum. Ayat ini adalah umum, berperang dengan orang-orang musyrikin. Kalaulah diharamkan berperang dalam bulan-bulan haram, pasti Allah Taala tidak akan mengkaitkan. Pasti Allah Taala akan kaitkan, mana berperanglah kamu, tapi janganlah berperang dalam bulan-bulan haram. Allah Taala tidak sebut. Allah Taala sebut kamu perangilah orang musyrikin secara umum. Cuma di sana, untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengepung Ahlul Taif pada bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah bulan haram, seperti mana sabit dalam hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, annahu kharaja ila Hawazin fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kabilah Hawazin dalam bulan Syawal. Apabila Nabi telah memecahkan kubu mereka, Nabi telah mengambil harta rampasan peperangan mereka, dan Nabi pulang. Kemudian mereka bersembunyi di Taif, dan mereka telah pergi ke Taif. Nabi kepung mereka selama 40 hari. Dan Nabi pulang selepas itu. Nabi tak dapat memecahkan kubu mereka di Taif kerana tempat mereka tinggi. Fasabata annahu hasar, dan sabit dalam hadis bahawa Nabi telah mengepung mereka dalam bulan-bulan haram di Taif. Tuan-tuan kalau pergi di Taif, kalau pergi umrah di Taif ini, ada peninggalan sejarah, dan di sana untuk pengetahuan tuan-tuan, Taif ini musim dia di tempat tinggi. Bila tempat tinggi dia agak sejuk sikitlah, tapi
Kerana kat musim panas sangat, tuan-tuan pergi Taif pun panas juga. Cuma dia kurang sikit lah. Panas tetap panas. Di sana ada pandangan yang kedua yang menyatakan ibtida'ul qital fi syahril haram haram. Memulakan peperangan dalam bulan haram adalah haram. Dan tak dimansuhkan pengharaman untuk berperang dalam bulan-bulan haram. Tetap haram berperang dalam bulan haram. Yang Nabi tadi kepung, sebenarnya Nabi kepung kabilah Hawazin di Taif ini sebelum daripada bulan haram, tapi mereka, Nabi tak dapat pecahkan kubu mereka sehingga masuk dalam bulan haram. 40 hari tadi termasuk dalam bulan haram sebab bulan Syawal. Nabi keluar kabilah Hawazin pada bulan Syawal, sampailah kepada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram, bulan-bulan haram. Mereka berhujjah yang menyatakan tidak dimasukkan hukum berperang dalam bulan-bulan haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menghalalkan syiar-syiar Allah dan juga jangan kamu menghalalkan bulan-bulan haram. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Bulan haram dengan bulan haram. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'atada 'alaikum. Siapa yang buat zalim kepada kamu, yang menyerang kamu, maka kamu serang balik mereka seumpama mereka menyerang kamu. Jadi maksudnya kita tak boleh serang orang-orang kafir dalam bulan haram, melainkan mereka serang kita, kita boleh menyerang mereka. Fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Apabila habis bulan-bulan haram, seranglah orang-orang musyrikin. Maka di kalangan ulama menjawab, Nabi SAW mengepung Ahlul Taif dan juga kabilah Hawazin. Mana istishab, ini adalah dihukumkan dengan hukum istishab. Sebelum masuk bulan haram, Nabi telah pun berperang, Nabi telah pun mengepung sehinggalah masuk ke bulan-bulan haram. Fa innahu min tatimmati qitali Hawazin wa ahlafiha min Saqif. Dan itu sebagai satu penyempurnaan memerangi kabilah Hawazin dan juga halif dia, iaitu orang yang kabilah yang mengambil, kabilah yang setia dengan dia, iaitu kabilah Saqif. Di Taif ini terkenal dengan dua kabilah, kabilah Hawazin dan juga kabilah Saqif. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa melihat mendengar dalam kisah Isra' wal Mi'raj ataupun sejarah Nabi bila mana di pulau daripada negara sendiri, dihalau daripada Mekah, Nabi tak ada tempat untuk menyelamatkan diri, terutama selepas kewafatan Abu Talib dan juga isteri kesayangannya iaitu Khadijah binti Khuwailid. Dua insan yang mana banyak memberi pertolongan, banyak support Nabi dalam dakwah Nabi. Last kali dua-dua ni pada ketika umur Nabi 50 tahun, dua-dua ni telah wafat, Khadijah dan juga Abu Talib. Orang kafir tak berani serang Nabi sebab ada Abu Talib. Mereka segan kerana Abu Talib antara orang yang disegani di kalangan masyarakat Arab. Mereka tak dapat nak tangkap Nabi, nak serang Nabi. Bila wafatnya Abu Talib, maka pada ketika itu mereka telah mula menunjukkan taring mereka buat macam-macam pada Nabi. Dan Khadijah binti Khuwailid antara manusia insan yang banyak memberi motivate, kata-kata baik, kata-kata semangat kepada Nabi. Sehinggalah wafatnya dua insan yang Nabi sayang ini, last kali Nabi terpaksa berhijrah ke Taif, mengharapkan satu perkara ajaib, iaitu mungkin orang-orang Taif lebih menyayangi Nabi berbanding orang-orang Mekah ini. Last kali bila berjumpa dengan pemimpin Taif kerahkan budak-budak, orang-orang bawahan masyarakat Arab di Taif ini lempar batu kepada Nabi sehingga berdarahnya tumit Nabi, kaki Nabi. Malaikat datang, malaikat gunung ganang datang untuk himpitkan, untuk
lagakan dua bukit yang ada di Taif, dua bukit yang besar. Tapi Nabi tak bagi. Nabi biarkan mereka, mungkin mereka tak tahu, mereka adalah kaum yang tak tahu. Nabi kata kemungkinan akan lahir daripada zuriat mereka anak-anak yang soleh. Itu antara sedikit sejarah bagaimana Taif ini antara tempat Nabi inginkan untuk menjadi tempat perlindungan Nabi. Last kali mereka halau Nabi seperti mana penduduk Makkah. Tapi selepas daripada itu, bila mana berlaku kesedihan demi kesedihan, kesempitan demi kesempitan, Allah Ta'ala beri hadiah yang istimewa selepas itu kepada Nabi, iaitu hadiah Al-Isra' wal Mi'raj. Satu peristiwa yang ajaib, peristiwa yang cukup menakjubkan, yang tak pernah pun diberikan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada ini. Nabi kepung kabilah Hawazin, kabilah Hawazin ini dan mereka telah mengumpulkan beberapa orang lelaki di kalangan mereka, iaitu kabilah Hawazin. Mereka mengajak untuk berperang. Fa'indaha qasadahum Rasulullah. Bila mana Nabi SAW pergi kepada mereka, mereka telah berlindung di kubu mereka tinggi di Taif. Zahaba ilaihim liyunzilahum. Nabi pergi kepada mereka supaya mereka turun daripada kubu mereka. Tapi mereka tak nak, mereka serang daripada belakang kubu. Mereka takut. Mereka serang daripada belakang, daripada dalam kubu mereka. Dan pada ketika itu telah terbunuhlah satu jamaah di kalangan orang-orang Islam yang mengepung orang-orang kabilah Hawazin pada ketika itu. Wastamarra al-hisar bil majaniq wa ghairiha qariban min 40 yawman. Dan berterusanlah pengepungan ini sehingga mereka tak ada cara, sebab tempat tinggi. Mereka terpaksa menggunakan majaniq. Majaniq ni satu lestik yang besar, satu lestik yang besar yang mana boleh pergi jauh, boleh pergi sampai ke kubu kabilah Hawazin. Nabi kepung lebih kurang 40 hari, bermula pada bulan halal sehingga masuk ke bulan haram, dan berterusanlah beberapa hari dalam bulan haram. Kemudian Nabi pulang. Ulama menyatakan yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Satu qawaid fiqhiyah yang menyatakan diberi kemaafan pada yang berterusan, sesuatu perkara yang tidak diberi kemaafan pada permulaan. Kalau kita mulakan peperangan bulan haram tak dibenarkan. Tapi kalau kita mulakan peperangan sebelum bulan haram tetapi berterusan sehingga ke bulan haram, maka itu dibenarkan. Itu dalam kaidah fiqhiyah menyebutkan ma yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Kemudian kita lihat, cuma khilaf ini tidak merangkumi dua perkara yang saya akan sebutkan di sini. Maksudnya peperangan kita tak mulakan, bukan kita yang mulakan dalam bulan haram. Sekiranya peperangan ini untuk mempertahankan negara, mempertahankan diri keluarga, masyarakat, maka itu dibenarkan. Hukumnya harus, itu ijma' di kalangan ulama. Bukanlah bulan-bulan haram orang kafir serang kita diam je. Sebab ini bulan haram, bulan Rajab tak boleh berperang, seperti mana berlaku di Palestin. Di Palestin bulan haram tak boleh berperang, tapi sebab apa? Kekejaman dan juga peperangan terus berlanjutan. Takkan tentera Islam nak terus berdiam diri walaupun dalam bulan haram, bulan Rajab. Mereka tetap berperang untuk mempertahankan diri mereka, mempertahankan tanah air mereka. Dan perkara yang kedua adalah ta'zimu hadhihi al-ashhur wa ta'zimu dhunub fiha fa huwa baqin kama huwa bil ijma'. Dan ijma' di kalangan ulama yang kedua ini masih lagi dikekalkan, iaitu membesarkan bulan-bulan haram ini, iaitu siapa yang buat dosa dalam bulan haram, maka dosanya tak sama seperti bulan yang halal. Tuan-tuan buat dosa di Makkah, di kawasan tanah haram, di Madinah, di kawasan tanah haram, pastilah tak sama dosa yang tuan-tuan buat di Makkah dengan dosa dekat Malaysia. Mana sama?
Sebab apa? Dosa di Mekah dia akan jadi berganda. Sebab tanah tersebut dipanggil tanah yang mulia, tanah suci. Kita tak boleh buat dosa di kawasan yang suci. Sama juga dalam bulan-bulan haram ni dengan bulan halal. Bulan haram ini kalau kita buat dosa sudah pasti tak sama. Dosa dia tu berbanding bulan-bulan halal. Seperti mana di Mekah, di Madinah kita muliakan, kita tak berani buat benda bukan-bukan, sebab itu adalah tanah yang diberi kemuliaan. Begitu juga dengan bulan-bulan haram ini. Kemudian kita sebut beberapa perkara dalam bulan Rajab ini tidak datang dalam bulan Rajab. Mana-mana dalil yang sahih, yang sarih. Tuan-tuan kena pastikan dalil itu adalah sarih dan juga sahih. Apa makna sahih? Sahih ini makna lawannya adalah dhaif. Hadis yang lemah lawannya hadis sahih. Sahih, semua sahih ini definisi dia ada beberapa definisi lah. Hadis yang bersambung, kemudian tak ada kecacatan dalam sanad hadis tersebut, dalam rantaian hadis tersebut. Dan sahih yang jelas. Tidak ada dalam bulan Rajab satu dalil yang sahih, yang sahih, yang jelas menunjukkan ibadat yang khusus. Bulan Rajab tak ada ibadat khusus disebutkan oleh Nabi. Seperti ada solat khusus, solat raghaib, itu tidak ada. Solat beberapa rakaat pada hari tertentu, pada malam tertentu bulan Rajab, itu tidak ada. Puasa hari tertentu, puasa 1 Rajab, puasa hujung bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab, itu tidak ada dalam hadis. Secara spesifik lah. Secara umum ada. Secara umum puasa bulan Rajab ini adalah puasa. Pernah ditanya kepada Nabi, puasa apa yang terbaik, yang afdal selepas puasa bulan Ramadan? Nabi jawab secara umum juga, iaitu puasa bulan-bulan haram. Bulan haram termasuk bulan yang kita berada sekarang, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Maka bila orang berpuasa 1 Rajab, maka tak apalah, termasuk bulan haram. Maka itu bulan antara Nabi galakkan untuk berpuasa. Semalam 1 Rajab, hari ni 2 Rajab, dia puasa lagi, tak apa. Sebab dia adalah bulan Rajab, bulan haram yang diberi keutamaan untuk beribadat. Cuma datang dalam hadis secara spesifik itu tidak ada. Ataupun bayar zakat bulan Rajab, sedekah bulan Rajab, doa, istighfar bulan Rajab, ibadat tertentu bulan Rajab, ini tidak ada dalil yang sahih lagi sarih yang menunjukkan kelebihan yang khusus siapa yang buat ibadat dalam bulan Rajab. Ataupun larangan daripada ibadat yang tertentu dalam bulan Rajab, itu pun tak ada juga. Bulan Rajab ni kamu tak boleh buat sekian. Itu pun tak ada. Tidak ada dalil. Bahkan semua apa yang datang dalam perkara-perkara ini, kalau ada hadis mengenai puasa bulan Rajab, kalau ada kelebihan ibadat tertentu bulan Rajab, dia terbahagi kepada dua. Sama ada hadis tersebut dhaif, lemah, ataupun hadis tersebut adalah maudhu', dipanggil palsu. Al-Hafiz Ibnu Salah, sebahagian di kalangan hafiz, ulama-ulama yang menghafal ribuan hadis, menyatakan tidak sabit kelebihan puasa Rajab, tidak sabit hadis iaitu kelebihan yang khusus. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab, menyebutkan tentang sembahyang sebahagian malam-malam pada bulan Rajab, fahuwa kadhibun muftara, maka dia adalah satu pendustaan yang diada-adakan. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab, tidak datang kelebihan dalam bulan Rajab ini, tidak datang juga puasa dalam bulan Rajab, dan puasa yang tertentu pada mana-mana bulan Rajab, dan tidak ada hadis yang kelebihan qiyamul lail pada malam hari yang dikhususkan pada malam-malam tertentu. Tidak ada, dalam bulan Rajab tidak ada datang hadis yang sahih yang datang yang boleh dijadikan sebagai hujjah. Sehingga Abu Ismail Al-Harawi menyatakan hadis-hadis yang datang dalam kelebihan bulan Rajab ini, Hafiz Ibn Hajar menyatakan hadis-hadis yang datang dalam kelebihan bulan Rajab, kelebihan puasa,
Ini semua adalah terbahagi kepada dua, sama ada dia dhaif, dia lemah, ataupun maudhu', iaitu palsu. Amalan ulama' fiqh dalam bab ini sebenarnya terbahagi kepada 4. Perkara yang pertama, hadis yang dhaif yang datang dalam amalan-amalan sunat dalam bulan Rajab, pastikan ada dawabit ataupun quyud ataupun syurut, syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia banyaklah. Jadi ulama-ulama fiqh yang datangkan dalam kitab dia tentang kelebihan bulan Rajab, puasa ke, sembahyang ke, apa ke, pastikan ada 4 syarat yang perlu dipatuhi. 4 syarat mengenai untuk beramal dalam bulan Rajab ini, sekiranya ada dalil. Dalil yang pertama, hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah mengenai amalan-amalan yang disunatkan dalam bulan Rajab. Kalau hadis tersebut lemah, masih boleh diamalkan. Cuma tuan-tuan perlu tahu, hadis lemah ni ada 2. Satu lemah yang biasa, satu yang tersangat lemah. Yang tersangat lemah ini adalah hampir kepada hadis palsu. Jadi bila yang tersangat lemah, selalunya hadis tersangat lemah ni, kalau tuan-tuan belajar dalam ulumul hadis, dia ada term, istilah dia. Macam hadis matruk, hadis syadz. Hadis-hadis bila sebut hadis ini adalah matruk, hadis ini adalah syadz, maka hadis-hadis seperti ini adalah hadis yang tersangat lemah, yang ditinggalkan dan tak boleh diamalkan. Bukan semua hadis lemah boleh diamalkan. Ada hadis yang tak boleh diamalkan. Tuan-tuan lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan sapu muka dekat, sapu tangan di muka, baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanir rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Majoriti di kalangan ulama menyatakan menyapu tangan di muka ini, hadis tersebut bukan hadis lemah biasa yang tersangat lemah yang tak boleh diamalkan. Itu majoriti di kalangan ulama hadis. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang lemah tahap biasa. Bila hadis lemah tahap biasa, boleh diamalkan. Sebab apa berlaku perbezaan seperti ini? Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punca perbezaan berlakunya sebab apa? Ada ulama kata boleh amal, ada ulama kata tak boleh amal, kerana isunya adalah ijtihad. Bila ijtihad di kalangan ulama, ijtihad mengenai sesuatu hadis. Jadi orang awam yang tak tahu, mereka pun menyokong ustaz-ustaz sebelah mereka, yang mana mereka rasa ustaz ini adalah sebagai ikutan mereka, mereka sokong. Ustaz ni, ustaz B itu adalah ustaz menjadi pujaan mereka. Mereka sokong ustaz ni, hentam ustaz A. Yang penyokong ustaz B hentam ustaz A. Yang penyokong ustaz B hentam ustaz A. Yang penyokong ustaz A hentam ustaz B. Jadi sebenarnya yang menjadi masalahnya adalah pengikut-pengikut ustaz ni, sebab mereka tidak mengetahui hadis. Walaupun ustaz A kata hadis ini tak boleh diamalkan, kita terimalah, sebab benda itu benda ijtihad mengenai status hadis, yang sama ada ini adalah hadis yang lemah ataupun syiddatul dhaif, yang bersangatan lemah, yang sangat lemah tak boleh diamalkan. Kemudian satu lagi menyatakan hadis ni lemah tahap biasa aja. Lemah tahap biasa maksudnya hadis yang lemah tahap biasa ni bila mana disokong dengan riwayat hadis yang lain yang ada sama seperti hadis ini, maksud dia cuma rantaian hadis ataupun sanad hadis itu, perawi hadis itu berbeza. Bila ada hadis yang lain yang menyokong hadis ini, dia akan jadi kuat, dia akan jadi hadis jadi hasan, kuat, dia tinggi sikit darjat dia. Kalau hadis hasan pula dikumpul-kumpulkan, riwayat yang lain dikumpul-kumpul, jadi hadis sahih. Sebab dia ada disokong dengan hadis lain. Tapi hadis yang bersangatan lemah tak boleh disokong. Dia tak boleh disokong dengan hadis yang lain pun, dia tak akan naik tinggi, tak akan jadi kuat. Sebab hadis yang tersangat lemah tak boleh disokong dengan mana-mana hadis. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, bila disebutkan hadis ini hadis yang bersangatan lemah, hampir kepada palsu, tak boleh diamalkan, bermaksud hadis tersebut
adalah hadis yang hampir kepada palsu, bukan lemah biasa, dan tak boleh diamalkan. Dan kalau ada sebahagian di kalangan ulama menyatakan hadis ini adalah hadis dhaif, maka ia boleh diamalkan. Hadis lemah yang tahap biasa. Perkara yang kedua dalam beramal dengan bab amalan di bulan Rajab ini, tuan-tuan pastikan juga hadis tersebut adalah hadis yang tidak sharih dalam bulan Rajab, tetapi tidak sharih, tidak jelas dalam bulan Rajab, tetapi kemungkinan ada al-istidlal, boleh mengambil dalil dengan hadis tersebut dengan satu bentuk daripada istinbat, seperti hadis Usamah bin Zaid yang kita akan bincangkan. Kalau kita boleh mengambil walaupun hadis tersebut cerita benda lain, tapi kita boleh mengambil dalil daripadanya, itu boleh. Dan yang ketiganya adalah umumul warid fi fadlil a'mal al-fadila fil ashhuril hurum, keumuman yang datang dalam kelebihan beramal, beramal dalam bulan-bulan haram. Kan bulan-bulan haram ini adalah bulan yang baik. Bila buat kebaikan diganjarkanlah, dilebihkan pahala tu, sebab dia bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Secara umumnya adalah macam puasa tadi, secara umumnya Nabi galakkan berpuasa. Yang keempatnya umumul warid fi fadlil a'mal al-fadilah fil jami' al-azminah, beramal disebabkan tadi kelebihan bulan haram, ini keumuman masa. Sebab masa bulan haram, masa bulan haram tak sama seperti masa yang bukan bulan haram. Secara umum je hadis itu bolehlah, secara umum, tak dispesifikkan. Bila sebut tentang hadis maudhu', maka dia adalah seburuk-buruk hadis. Nabi SAW melarang, nahyun Nabi al-masyhur an riwayatih, Nabi memberi ancaman yang cukup berat mengenai orang-orang yang melakukan riwayat-riwayat palsu, hadis palsu ini. Dan ulama Islam keseluruhannya mereka ijma' tidak boleh mengambil dalil atau mengambil pengajaran ibrah daripada hadis palsu, hadis maudhu'. Adapun hadis-hadis yang dhaif, maka untuk beramal dengannya satu perbincangan yang luas, yang panjang di kalangan ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis. Adakah boleh beramal dengan hadis yang lemah, merangkumi hukum hakam dan juga fadilat, ataupun berpada dengan fadilat saja, tidak boleh dengan hukum hakam? Maka di sini kita boleh simpulkan syarat untuk beramal dengan hadis yang lemah, tapi untuk fadilat amal saja, untuk fadilat kelebihan sesuatu ibadat, sesuatu amalan, dan berhujjah dengannya mengikut pandangan majoriti di kalangan ulama. Kita lihat Imam An-Nawawi telah menisbahkan perkara ini, telah menyebutkan perkara ini dalam kitab Al-Azkar, kitabnya Imam An-Nawawi. Dia nisbahkan kepada ulama di kalangan ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqh dan juga selain daripada mereka. Dan dinukilkan sepakat syarat untuk beramal dengan hadis dhaif ini ada 3 syarat yang utama. Hadis yang lemah, syarat yang pertama, hadis tersebut tidak bersangatan lemah, bukan sangat-sangat lemah. Tuan-tuan, macam mana hadis tadi boleh menjadi hadis yang bersangatan lemah? Contoh, saya bagi satu saja contoh. Ini semua berpunca daripada perawi hadis, periwayat hadis. Bila mana seseorang perawi hadis itu dia pernah berdusta tentang hadis Nabi ni, dia pernah berdusta sekali je, kemudian dia bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, kemudian lepas daripada 2-3 tahun lepas tu dia bertaubat jadi orang yang baik, tak nak berdusta dengan hadis Nabi, dia meriwayatkan hadis, tetap hadis dia tidak diterima sama sekali. Sebab orang yang pernah berdusta dengan hadis Nabi walaupun sekali, tidak diterima selama-lamanya riwayat daripada hadis dia. Jadi bila mana nama dia naik, antara perawi-perawi hadis nama dia naik, maka jadilah hadis tersebut hadis matruk. Kita kata dia telah bertaubat, dia jadi orang yang soleh, orang yang baik. Memang dia jadi orang baik, orang yang soleh, tetapi untuk hadis dititik beratkan, syarat-syarat cukup berat. Siapa yang pernah berdusta, dia bertaubat, berdusta tentang hadis Nabi, dia bertaubat, taubat dia diterima, tetapi
penyaksian dia terhadap percakapan dia dalam hadis Nabi tidak diterima selama-lamanya. Itu berat. Sebab itu bila dia dah bertaubat, dia meriwayatkan hadis tersebut adalah matruk, hadis yang tersangat lemah dan tak boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab seorang perawi hadis dia. Sebab itu kita menyatakan dalam jalur hadis ini cukup berat. Perkara yang kedua, dia adalah termasuk juga di bawah aslin am, iaitu dalam asal, dalam kita panggil apa, asas yang umum. Asas yang umum. Perkara yang ketiga, alla ya'taqid 'indal amal bihi subut, iaitu dia tidak beriktikad dia beramal ini hadis ni sabit, tapi hadis ini dia beramal kerana sebagai langkah berhati-hati. Bukanlah dia beramal hadis ni hadis lemah, tapi kita beramal dan kita beriktikad sabit ini adalah semua daripada Nabi. Tidak. Kita tak boleh kata ini adalah sabit daripada hadis Nabi, cuma kita sebagai langkah berhati-hati ada dalam hadis yang lemah riwayat seperti ini kita beramal. Tapi kita tak boleh kata inilah sabit dalam hadis yang jelas. Kita tak boleh kata begitu. Sebahagian apa yang datang dalam bulan Rajab ini Imam An-Nawawi sebut. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Imam Asy-Syafi'i dan juga ashabus Syafi'i mereka suka apa, menghidupkan malam-malam yang disebutkan, iaitu malam-malam bulan Rajab ini. Sedangkan hadisnya hadis dhaif. Malam bulan Rajab ataupun malam-malam tertentu lah, malam hari raya. Malam hari raya kan Nabi kata man ahya lailatal eid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa menghidupkan dua malam hari raya, hati dia, manusia tengah lalai masa tu nak bersiap-siap buat kuih, pasang langsir baru, tukar cushion baru semua. Tapi pada ketika itu orang yang berzikir, hati dia tidak akan mati. Pada hati manusia sedang mati. Sebenarnya hadis tersebut hadis lemah. Hadis yang lemah. Tapi tak jadi masalah sebagai kelebihan kita hidupkan malam. Itu kan ibadat. Diberi kelonggaran lah. Ibnu Hajar menyatakan telah sabitlah jelas hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dhal, mauquf, yu'amal biha fi fadail a'mal. Diamalkan hadis-hadis seperti ini ijma' di kalangan ulama. Apa itu mursal, munqati', mu'dhal? Sebenarnya dalam ilmu ulum hadis ini dia banyak term. Kalau tuan-tuan belajar dia banyak term, nama-nama dia. Bila sebut nama hadis ni adalah hadis mursal, mana masih boleh diamalkan. Dia lemah tapi boleh diamalkan. Hadis ni munqati' boleh diamalkan tapi lemah. Hadis mu'dhal boleh diamalkan tapi lemah. Tapi bila sebut tentang hadis matruk, hadis syadz, maka hadis ini dinamakan hadis yang bersangatan lemah, tak boleh diamalkan. Tidak ada keraguan lagi mengenai puasa bulan Rajab adalah di antara kelebihan beramal, fadailil a'mal, di antara amalan-amalan, kelebihan-kelebihan amalan, kelebihan ibadat. Maka cukuplah dengan hadis-hadis yang lemah, dan seumpama dengan hadis yang lemah, dan tidak diingkari hadis yang lemah ini. Mana hadis puasa bulan Rajab hadis lemah, tak apalah, nak cari hadis sahih memang takkan jumpa, maka hadis yang lemah cukuplah untuk kita beramal dengan hadis lemah puasa pada bulan Rajab. Cuma kita tak bolehlah kata tuan kena puasa ni sebab Nabi suruh kita berpuasa, kita tak boleh kata begitulah. Sebab hadis yang tidak ada hadis sahih, maka kita tak boleh untuk menyatakan Nabi buat, Nabi suruh, kita tak boleh kata. Mulla Ali Qari menyatakan jaa fi fadaili saumihi ahadits dhaifah. Datang kelebihan-kelebihan puasa pada bulan Rajab ini hadis yang dhaif. Jadilah banyak turuk, banyak riwayat jalur-jalur dia. Mana orang ni meriwayatkan hadis ni, orang lain pula meriwayat hadis yang sama tapi jalur yang berlainan, guru yang berlainan, maka dijadikan jadi kuat. Sedangkan hadis-hadis yang lemah diiktibar, diambil kira dalam bab fadilat, fadailul a'mal. Hendaklah tuan-tuan mengetahui tidak ada khilaf di kalangan ulama mengenai puasa sebahagian hari-hari Rajab.
walaupun puasa pada kebanyakan hari Rajab. Kerana Rajab ini tempat memang untuk berpuasa, sebab dia bulan haram seperti bulan-bulan haram yang lain. Cuma hadis yang datang mengenai dengan larangan berpuasa bulan Rajab, hadis tersebut dianggap sebagai batil, hadis yang tak boleh diguna pakai. Apa maksudnya mengenai dengan bulan Rajab ini? Sama ada puasa beberapa hari bulan Rajab ataupun puasa kebanyakan hari bulan Rajab, puasa 20 hari bulan Rajab, 20 hari tuan-tuan berpuasa, ataupun puasalah beberapa hari bulan Rajab, tak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama membenarkan. Yang larangan berpuasa bulan Rajab ini, larangan tu hadis batil, hadis tak boleh diguna pakai. Cuma khilafnya, perbezaan pendapat di kalangan ulama adalah mengenai dengan puasa pada bulan Rajab secara keseluruhannya. Daripada awal satu Rajab sampai akhir Rajab kita berpuasa. Wa umdatu man zahaba ila al-istihbab. Ada ulama berpendapat disunatkan. Itu adalah majoriti di kalangan ulama, tapi mengikut 4 jenis daripada dalil. Yang pertamanya adalah mutlaqul adillah al-waridah fi fadli shaum, iaitu dalil yang mutlak, yang umum, yang datang mengenai kelebihan berpuasa. Dalil-dalil mengenai kelebihan puasa bulan Rajab ni banyak. Imam Asy-Syaukani menyatakan dalam kitabnya Nailul Awtar, kitab syarah hadis dia lah, menyatakan wala yakhfa ka annal khususat idza lam tantahidu lidalalati ala istihbabi saumiha intahadat al-umumat. Tak tersembunyi kepada kamu, kalaulah beberapa keistimewaan apabila tidak ada petunjuk dalalah dalil yang menyatakan disunatkan berpuasa, maka diletakkan ia dalam bab umum, bab umum puasa. Walam jarid, dan di sana tidak ada sesuatu yang memakruhkan seseorang berpuasa pada hari tersebut, sehingga dia mengkhususkan untuknya berpuasa. Jadi bila tak ada hari yang makruh untuk berpuasa, Imam Syaukani kata maka berpuasa dia diletakkan di atas bab umum. Bila puasa memang hari yang baik, tak ada orang kata puasa ni tidak bagus. Puasa amat baik dari sudut kesihatan, dari sudut agama dan sebagainya, cukup baik. Maka kita katakan puasa pada bulan Rajab ini adalah puasa yang baik berdasarkan dalil yang umum. Yang keduanya ma warada fi fadli shaumil ashhuril hurum wa rajabu minha, apa yang datang mengenai kelebihan bulan haram. Hadis yang datang dalam kitab As-Sunan li Abi Daud dan juga selainnya mengenai puasa bulan-bulan haram, itu sudah cukup dalam memberi targhib, memberi motivate kepada kita untuk berpuasa pada bulan Rajab ataupun bulan-bulan haram secara umumnya. Ada satu hadis daripada Abi Mujibah Al-Bahili, daripada ayahnya, daripada pakciknya, Nabi SAW datang. Dia datang kepada Nabi. Summan talaqa fa'atahu ba'dah sanah. Kemudian dia pun pergi, dia datang balik selepas tahun, jumpa dengan Nabi. Berubah keadaan dia berubah, bentuk badan dia berubah. Maka pada ketika itu Nabi menyatakan, ya Rasulullah, pada ketika itu dia menyatakan, wahai Rasulullah, amma ta'rifuni, kamu tak kenal aku ke wahai Rasulullah? Nabi pun pelik, Nabi tengok atas bawah, Nabi tanya, man ant, siapa kamu ni? Maka dia kata, ana al-Bahili, akulah al-Bahili yang tahun lepas aku jumpa dengan kamu. Alladhi ji'tuka amal awal, aku berjumpa dengan kamu tahun lepas. Nabi tanya, fama ghayyaraka wa qad kunta husnul hay'ah, apa yang mengubah kamu ni? Wa qad kunta husnal hay'ah, dulu kamu elok, badan kamu, keadaan kamu elok, tapi siapa yang menyebabkan kamu berubah ni? Maka Al-Bahili kata, ma akaltu ta'aman illa bilailin munzu faraqtuka, aku tak pernah makan apa pun pada siang hari, melainkan pada malam hari je aku makan. Semenjak aku berjumpa kamu tahun lepas, semenjak tu aku berpuasa terus. Maka Nabi SAW menyatakan, lima azabta nafsak, sebab apalah kamu menyeksa diri kamu sampai ke tahap begini. Kemudian Nabi bersabda, sum syahras sabar, kamu berpuasalah pada bulan kesabaran, iaitu pada bulan puasa, bulan Ramadan, bulan kesabaran, kamu berpuasa. Wa yauman min kulli syahrin, dan satu hari daripada setiap bulan kamu berpuasa.
Al-Bahili kata zidni fa inna bi quwwah. Wahai Rasulullah, sikit sangat, aku ni kuat. Tambah lagi puasa untuk aku. Maka Nabi kata sum yaumaini, kamu berpuasalah 2 hari setiap bulan. Dia minta tambah lagi, zidni wahai Rasulullah, tambahlah, aku ni orang kuat. Maka Nabi kata sum salasata ayyam, puasalah 3 hari setiap bulan. Dia minta tambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi sebab aku orang kuat wahai Rasulullah. Nabi kata sum minal hurum watruk, kamu puasalah bulan-bulan haram dan kamu tinggalkan. Kamu rasa nak puasa, kamu puasalah bulan-bulan haram, tapi kamu rasa tak lalat, kamu rasa kamu nak buka, kamu buka. Sum minal hurum watruk, puasalah bulan haram dan kamu rasa kamu nak tinggal, kamu tinggalkan. 3 kali Nabi ulang. Kemudian Nabi buat isyarat dengan tangan dia 3 bulan berturut-turut, 1 bulan yang berasingan, iaitu bulan Rajab berasingan, 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram berturut-turut. Syekh Ibnu Hajar menyatakan, ulama-ulama ada menyebutkan wa innama amarahu bitarki, iaitu Nabi menyuruhkan untuk tinggal puasa bulan haram dan tinggal, kerana yasyuqqu alaihi iktsarus saum, kerana perbanyakkan puasa kemungkinan akan menyusahkan diri kita. Dalam Islam dia tak suruhlah kita sampai menyusahkan diri. Kita beribadat, tapi dalam masa yang sama kita kena mengajar diri kita erti mujahadah, kesusahan, makna berpuasa. Tapi tak perlulah sampai berpuasa terus tak buka-buka, makan hanya pada waktu malam saja. Sebab itu Nabi berpesan kepada dia puasa bulan-bulan haram, tapi Nabi tak tinggal ayat ujung watruk, kamu puasalah bulan haram, kamu rasa tak nak puasa, kamu tinggalkan. Yang ketiga dalil, iaitu apa yang datang dalam khususiat, keistimewaan tertentu hadis dalam bulan Rajab ini, hadis-hadis yang lemah. Di antaranya riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Anas, dia kata inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Dikatakan dalam syurga nanti ada satu sungai tersebut nama Rajab. Ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man sama min Rajabin yawman saqahu Allah min zalikan nahar, siapa yang berpuasa pada bulan Rajab satu hari, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia minum daripada sungai tersebut. Hadis ni hadis lemah. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, lam yasum ba'da Ramadan illa Rajabin wa Sya'ban, iaitu Nabi SAW, Abu Hurairah kata Nabi tak berpuasa selepas Ramadan melainkan bulan Rajab, bulan Sya'ban. Dan selain daripada 2 hadis ini, hadis-hadis yang mabthusah, yang tersebar, yang tular dalam kitab fiqh. Hadis-hadis ni banyak dalam kitab fiqh, cuma hadis-hadis ni adalah hadis yang lemah, bukan hadis yang kuat. Perkara yang keempat, yang terakhir pada pagi yang mulia ini, hadis-hadis yang tidak soreh padanya, seperti mana hadis Usamah bin Zaid yang saya sebutkan awal tadi, syarat untuk beramal dengan hadis seperti mana hadis Usamah bin Zaid. Dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban, aku tak pernah lihat kamu berpuasa 1 bulan penuh. Usamah kata kepada Nabi, aku tak pernah lihat kamu berpuasa sebulan penuh daripada bulan-bulan Islam ini seperti mana kamu berpuasa pada bulan Sya'ban. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, zalika syahrun taghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan, itulah 1 bulan, bulan Sya'ban ini Nabi puasa penuh kerana bulan tersebut adalah bulan manusia lalai. Di antara bulan Rajab, bulan Ramadan, Rajab dan juga bulan Ramadan, tengah-tengah tu bulan Sya'ban. Di antara bulan Rajab, bulan Ramadan, tengah-tengah di bulan Sya'ban, manusia sedang lalai. Fahuwa syahrun, dan bulan tersebut, bulan Sya'ban, adalah diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, fa uhibbu an yurfa'a amali, aku suka diangkatkan amalan aku pada ketika itu aku sedang berpuasa. Dan hadis ini adalah amsal ma warada min al hadis fi Rajab. Ini hadis yang seumpama yang datang dalam hadis-hadis kelebihan bulan Rajab, seperti mana disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Sesungguhnya dia mengisyaratkan, Nabi SAW mengisyaratkan, ila annahu lamma iktanafahu syahrani azimani asy-syahrul haram wa Ramadan ishtaghala an-nas bihima faghafalu anhu walidha dhahaba katsirun ila an
anna sauma Rajab afdal minhu. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan tau, apabila 2 bulan Nabi sebut dalam hadis tersebut antara bulan Rajab, bulan Ramadan. Nabi sebut bulan Rajab, bulan Ramadan. Manusia lalai iaitu pada bulan Syaban. Faghafalu anhu. Bukan sekadar bulan Syaban tu lalai, bila Nabi memberi penekanan bulan Rajab, antara Rajab dan juga bulan Ramadan, iaitu bulan Syaban, manusia lalai. Bila Nabi sebut antara 2 bulan, sebenarnya dalam 2 bulan ini manusia telah mula lalai. Kerana itu kebanyakan di kalangan ulama, mereka berpendapat puasa bulan Rajab juga lebih afdal berbanding puasa pada bulan-bulan lain. Tapi tak disebutkan secara spesifik puasa bulan Rajab. Cuma Nabi sebutkan antara Rajab dan juga Ramadan manusia lalai. Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis Usamah ini, sesungguhnya Syaban adalah bulan manusia lalai. Antara Rajab dan Ramadan itu bulan Syaban. Disunatkan juga berpuasa pada bulan Rajab. Bukan sekadar bulan Syaban memang disunatkan puasa sebab manusia lalai. Imam Syaukani menyatakan disunatkan juga berpuasa pada bulan Rajab, kerana zahir yang dikehendaki bahawasanya manusia lalai pada mengagungkan bulan Syaban untuk berpuasa. Sebab mereka nak berjumpa bulan Ramadan nak puasa ni, jadi mereka lalai pada keagungan bulan Syaban, seperti mana mereka mengagungkan bulan Ramadan dan juga bulan Rajab. Jadi maksudnya bulan Rajab, bulan Ramadan manusia agungkan, tapi manusia ada yang lalai, ada yang tidak lalai lagi, sebab mereka sedang agungkan bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Tapi bulan Syaban ini manusia dah lupa untuk mengagungkan kelebihan bulan Syaban. Itu kita panggil secara isyarat lah, tapi tidak ada secara spesifik yang menyebutkan perkara tersebut. Ibnu Abbas ada menyebutkan Nabi SAW melarang daripada berpuasa bulan Rajab keseluruhannya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kalau kita kata hadis ini sahih pun, kita kata bukanlah Nabi larang tersebut haram, tetapi larangan tersebut adalah makruh tanzih, makruh saja. Kalau kita kata hadis ni hadis sahih, tapi hadis ni adalah hadis yang lemah. Sebab yang i'tiqad orang-orang jahiliyah, mereka mewajibkan untuk berpuasa pada bulan Rajab keseluruhannya. Saya kira cukup sekadar itu dulu mengenai pengajian kita pada hari ini, iaitu kelebihan pada bulan Rajab. InsyaAllah kita akan bincang pada waktu masa yang lain mengenai kelebihan bulan Syaban dan juga kelebihan bulan Ramadan yang kita akan masuk. Saya kira cukup sekadar itu kesimpulan yang saya simpulkan. Apa-apa kelebihan amalan dalam bulan Rajab yang kita nak amalkan, tidak ada hadis secara spesifik yang khusus mengenai ibadat tertentu, puasa ke semayang ke, melainkan kita letakkan secara umum. Bila mana ibadat tersebut, perkara ibadat tersebut adalah baik, maka kita amalkan. Dan kita ingat kita berada dalam bulan haram, perbanyakkan amalan-amalan kebaikan, berzikir, baca Quran, selawat kepada Nabi, dan juga apa-apa ibadat baik. Semoga Allah Ta'ala ganjarkan dengan ganjaran yang lebih, kerana bulan ini adalah bulan yang mulia. Dan yang terakhir, jangan lupa solat sunat 2 rakaat selepas pada kuliah ini akan mendapat pahala haji dan juga umrah yang sempurna, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Siapa solat subuh berjemaah kemudian sampai naik matahari satu lembing, bila naik matahari solat sunat 2 rakaat, tak kiralah solat duha ataupun solat sunat isyraq, maka akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi insya-Allah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal